Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, ini satu amaran daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang pasti mengejutkan seluruh kepimpinan politik, mengejutkan immigration, mengejutkan LHDN dan juga SPRM. Saudara-saudara, baru-baru ini kita ada mendengar penjawat awam ataupun kaki tangan awam yang terlibat dengan rasuah. Mereka lah yang membantu ataupun mereka lah yang terlibat dengan merasuah ini yang sepatutnya mereka tidak lakukan. Mereka lah yang diberi amanah, diberi tanggung jawab untuk memegang jawatan itu dengan telus, namun akhirnya mereka pula terlibat dengan rasuah ini. Saudara-saudara, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia sudah pasti kita tahu bahwa Anwar Ibrahim mempunyai visi dan misi untuk menghapuskan rasuah di Malaysia. Nah, dalam satu artikel daripada FMT, PM beri amaran. Immigration LHDN dipantau secara dekat, Perdana Menteri beri amaran. Anwar Ibrahim berharap semua agensi penguatkuasa dapat mengelakkan sebarang kecuaian dan ketirisan merugikan negara. Jabatan Immigration dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN antara agensi dipantau secara dekat susulan pendedahan ketirisan melibatkan anggota Jabatan Kastam, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini peringatan untuk peringkat penguatkuasaan kastam LHDN Immigration. Kita sedang pantau dari dekat dan saya harap sangat supaya kita dapat elakkan laporan-laporan kecuaian ini, katanya pada perhimpunan bulanan warga Kementerian Kewangan di Putrajaya. Kerana bila kita lihat kadang sergahan di bawah masih ada kebocoran, ketirisan dan amalan lapuk yang merosakkan sandi negara, baru ini kastam itu memang sangat mengetuk pintu hati dan perasaan saya kerana kastam di bawah keluarga Menteri Kewangan. Minggu lalu, SPRM mendedahkan sindiket penyeludupan membabitkan 34 anggota Jabatan Kastam di kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ataupun KLIA, Sepang yang dipercayai menerima wang rasuah bernilai RM4.7 juta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, jumlah ketirisan melibatkan anggota Kastam itu mencecah RM2 bilion bagi tempoh 3 tahun lepas. Beliau dilaporkan berkata anggota dan pegawai penguatkuasa berusia 30 hingga 50 ditahan selepas dipercayai menerima wang rasuah lebih RM4.7 juta daripada sindiket bagi memudahkan kegiatan penyeludupan tembakau kunyah, rokok arak, produk kesihatan dan alat ganti kenderaan. Dalam pada itu Anwar meminta ketua-ketua agensi berani bertindak dan tidak melindungi anak buah seperti dilakukan Ketua Pengarah Kastam Anis Rizana Muhammad Zainuddin yang mengambil tindakan segera selepas pendedahan salah laku dalam kalangan anggotanya. Ketua Pengarah Kastam, saya ucap tahniah kerana berani ambil risiko tindakan tegas. Apa? Tak ada risiko. Ada risiko, tak ada yang marah, ada yang marah. Tapi itulah tanggung jawab bila jadi ketua, bersihkan negara. Beliau tidak lihat dari segi negatif, terus ambil tindakan. Ada kelompok terlibat anggota terbabit salah laku, tukar, ambil tindakan disiplin, ganti. Saya yakin ramai lagi majoriti penjawat awam, orang yang ada integriti dan kasih kepada negaranya, kata Anwar. Jadi Datuk Anis teruskan dengan lebih berani lagi. Bagi saya ini satu amaran Perdana Menteri yang pasti mengejutkan semua kaki-kaki rasuah di seluruh Malaysia. Apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua, sudah pasti kita sudah mengetahui bahawa terdapat beberapa pemimpin daripada Bersatu yang terlibat dengan kes mahkamah. Bukan sahaja pemimpin-pemimpin yang lain, namun Presiden Bersatu sendiri, Muhyiddin Yassin, yang pernah menjadi Perdana Menteri, yang juga terlibat dengan kes mahkamah.
berkaitan dengan jana wibawa. Nah, tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati, saudara-saudara, ada yang kata bersatu semakin tenggelam. Ada yang kata bersatu tidak lama lagi akan bubar, akan tenggelam karena kepimpinan-kepimpinan bersatu yang menunjukkan bahwa mereka ini terlibat dengan rasuah. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, kita tidak tahu apa yang akan berlaku, namun saya mendapat satu maklumat ataupun satu perkongsian daripada Facebook page Prajurit Bangsa. Laluan sukar menanti bersatu. Sudah pasti Parti Bersatu masih mempunyai angan-angan untuk menjadi kerajaan. Seperti sebelum ini Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu yang pernah menjadi Perdana Menteri. Di dalam perkongsian daripada Facebook page Prajurit Bangsa, laluan sukar menanti bersatu. Yang pertama, masa depan bersatu semakin kelam selepas 6 orang MP dari parti itu menyatakan sokongan terbuka kepada Anwar Ibrahim. Kelangsungan bersatu semakin diragui oleh ahli-ahlinya. Yang kedua, mana tidaknya ketika Anwar mengajak pembangkang untuk berunding tentang agihan peruntukan kepada ahli parlimen, ketua pembangkang menolak. Yang ketiga, keputusan Hamzah ini akhirnya menjerat ahli-ahlinya. Disebabkan ego untuk berunding, akhirnya keputusan untuk menantikan peruntukan bergantung tak bertali. Peliknya lagi, kesepakatan yang gagal dicapai disebabkan keegoan untuk berunding ditudingkan kepada Anwar. Kononnya, ini semua salah Anwar. Yang keempat, naratif ini terus dimainkan untuk menghadirkan persepsi negatif terhadap Anwar. September 2023, Hamzah didakwa menolak perundingan peruntukan. Nah, saudara-saudara, ini perkongsian daripada Facebook page Prajurit Bangsa pada 5 Mac. Namun saudara-saudara, adakah yang terkini Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang sudah bersetuju untuk mengadakan rundingan berkaitan dengan peruntukan? Nah, kita teruskan di dalam nomor 5. Rundingan ini penting untuk kestabilan politik negara, dan ini bukan pertama kali rundingan antara kerajaan dan pembangkang berlangsung. Sebelum ini, di zaman Ismail Sabri, ia pernah dilangsungkan. Yang keenam, 6 orang MP bersatu bersedia untuk mengosongkan kerusi jika Mahkamah memutuskan untuk berbuat demikian. Ia susulan tindakan bersatu meluluskan pindaan untuk melucutkan serta-merta keahlian wakil rakyatnya yang beralih sokongan. Yang ketujuh, ini yang paling menarik dan Anda mesti dengar sehingga habis. Ahli-ahli parti dah beralih sokongan. Majelis kepimpinan tertingginya pula sedang menanti perbicaraan mahkamah. Muhyiddin sendiri masih lagi berdepan dengan 4 kes rasuah bernilai Rm 232,5 juta. Bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful pula menghadapi pertuduhan rasuah Rm 6,9 juta, tak termasuk kes amlah lagi. Terbaru menuduh Anwar menawarkan habuan, kini berada dalam radar SPRM. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris dituduh di mahkamah atas kesalahan menghasut. Timbalan Ketua Bahagian Segambut Adam Radlan berdepan kes pecah amanah, lari ke luar negara, dan namanya telah diserahkan kepada Interpol. Yang ke-10, apalagi yang tinggal pada bersatu, hanya impian dan angan-angan untuk menjadi kerajaan. Tuan-tuan dan Bapak yang amat dihormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.